warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Nirwana binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, yang berusaha Encik Johari bin Jonid, Penyelaras Citra Pantun Melayu 2022, yang berusaha Dr. Muhammad bin Syaidan, aktivis pantun yang merupakan mantan pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dihormati Encik Ahmad Fikri bin Abdul Rahman, aktivis pantun, yang berbahagia Datin Padlun bin Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Seterusnya, hadirin yang dikasihi sekalian, selamat datang ke Bicara Jauhari, Citra Pantun di bawah inisiatif 108 dengan tajuk Anjakan Paradigma Pantun Melayu. Untuk makluman hadirin sekalian, Citra Pantun Melayu 2022 ini dapat disaksikan di YouTube EduWeb TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Pautan EduWeb TV ini juga boleh didapati di laman sesawang ipgkbm.edu.my Palang Citra Pantun. Jangan lupa tekan tanda suka, kongsi dan langgan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada segmen Bicara Jauhari yang bertajuk Anjakan Paradigma Pantun Melayu pada pagi ini. Terlebih dahulu, bagi pihak jawatankuasa penganjur, majlis mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kesudian hadirin seluruh warga Dewan dan tetamu jemputan ke segmen Bicara Jauhari ini. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring tepian kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datin Padlun binti Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu selaku moderator Bicara Jauhari pada hari ini. Yang dihormati Encik Ahmad Fikri bin Abdul Rahman, aktivis pantun, dan panel berikutnya yang berusaha Dr. Muhammad bin Syaidan, aktivis pantun yang juga merupakan mantan pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka, ke pentas untuk memulakan majlis. Dipersilakan. Hadirin yang beriman, bagi meneruskan bicara ini, majlis diserahkan kepada moderator Bicara Jauhari, iaitu Yang Berbahagia Datin Padlun binti Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, bagi memulakan acara. Dipersilakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat datang. Salam perkenalan untuk semua. Dan bagi pihak tuan rumah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ke majlis bicara. Pada pagi ini sempena pertandingan Citra Pantun Melayu 2022. Peringkat kebangsaan yang bertemakan Jauhari Pantun Melayu, ya. Dan acara ini adalah merupakan aktiviti di bawah inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian Pengurusan Maklumat, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, kedatangan tuan tetamu ditunggu. Kami sambut dengan hati berbunga. Kami santuni dengan kasih dan sayang. Kami raih dengan
hormat keikhlasan. Kami terima dengan hati yang suci. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang berusaha. Dr. Nirwana Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha Tuan Haji Johari bin Jonit yang merupakan penyelaras bagi Citra Pantun Melayu 2022 ya. Dan di sebelah kiri dan kanan saya dua orang tokoh budayawannya yang begitu mencintai pantun ya. Iaitu di sebelah kanan ialah yang berusaha Dr. Muhammad Syaidan yang merupakan aktivis pantun ya dan juga mantan pegawai Dewan Bahasa Pustaka. Manakala di sebelah kiri saya muda, orangnya muda lagi, iaitu Cikgu Ahmad Fikri Abdul Rahman, juga merupakan aktivis pantun ya. Selamat datang doktor, selamat datang cikgu ya. Bertuah saya hari ini diapit oleh dua orang budayawan pantun dan memang kena dengan program kita pada hari ini. Tuan-tuan, terlebih dahulu saya mohon maaf. Hari ini suara saya rock sikit. Minta maaf ya. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat berjumpa, berkumpul dalam satu majlis ilmu. Ya, anak-anak ni semua, anak-anak pelajar kita dalam pertandingan pantun atau Citra Pantun Melayu 2022 ya. Dan pada pagi ini tajuk bicara ialah anjakan paradigma pantun Melayu, anjakan paradigma pantun Melayu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan atau membacakan ya biodata. Saya pun pelik suara saya ni doktor. Minta maaf ya. Sebab bila dah last minute, kita susah nak cari ganti. Ya, maafkanlah saya ya. Okey, Dr. Muhammad bin Syahidan berpengalaman dalam bidang penyelidikan dan editorial. Ya, beliau telah berkhidmat di DBP lebih 30 tahun. Ya, dan sepanjang tempoh penyelidikan perkhidmatannya itu, beliau banyak ya mengumpul pengalaman kerja sebagai penyelidik sastra, editor majalah dan editor buku sastra. Beliau juga banyak membentang kertas kerja, menulis artikel tentang sastra serta dalam bengkel-bengkel yang diadakan ya. Jadi Kurik Kundi Merah Saga adalah antara hasil kerja penyelidikan dan transkripsi ya, yang telah dihasilkan semasa beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Dan pada tahun 2009 beliau telah menghasilkan buku bertajuk Mencintai Pantun. Buku ini bermula dengan tercetusnya idea untuk mengumpul slide hasil daripada bengkel berkaitan dengan pantun. Ya, hebat. Kita punya panel pada pagi ini. Jadi saya sangat berharap anak-anak pelajar dan juga rakan-rakan pensyarah terus kekal berada di dewan ini ya. Dan seorang lagi iaitu Cikgu Ahmad Fikri bin Abdul Rahman. Ahmad Fikri bin Abdul Rahman orang Melaka, Masjid Tanah Melaka, dan sering terlibat sebagai pemantun, jurulatih, hakim dan penceramah pantun sejak tahun 2012. Awak muda lagi ya? Alhamdulillah. Bagus ya. Kita teruskan kita punya usaha untuk memartabatkan warisan seni budaya bangsa ya. Cikgu, beliau pernah mewakili Malaysia bersama Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar di Beijing Foreign Studies University, China ya. Untuk program pembudayaan puisi pada tahun 2014. Dan sekarang
Cikgu Ahmad Fikri sedang melanjutkan pengajian PhD beliau di Fakulti Pendidikan UKM dengan fokus pantun juga. Bagus-bagus, tahniah. Jadi silakan masuk ya. Dan juga pihak majlis mengalu-alukan ketibaan semua untuk kita menjayakan bicara jauhari kita pada pagi ini ya. Tak selesa sikitlah bercakap. Okey, tajuk kita anjakan paradigma pantun ya. Seperti mana yang kita tahu, anjakan adalah suatu peralihan ya. Satu peralihan manakala paradigma merujuk lingkungan atau batasan pemikiran seseorang ya, atau kumpulan sesuatu masa yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman ya, pengetahuan, peralihan pemikiran dan selalunya dari yang kurang baik kepada perkara-perkara yang baik ya. Okey. Jadi pantun pula, saya sekejap lagi kita tanya dengan dua-dua panel kita ni, apakah itu pantun dengan lebih lanjut ya. Cikgu Fikri, Doktor. Pantun adalah sebenarnya simbol artistik masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun yang lampau ya. Jadi saya nak memulakanlah soalan pertama saya pada Doktor. Doktor, selamat datang. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi saya saya nak pantun sikit boleh? Silakan. Hendak daun ni biasa pantun ni saya pinjam dari satu jurnal bahasa. Hendak daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Hendak pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara ya. Jadi apa sebenarnya pantun, Doktor ya? Dan boleh Doktor jelaskan dari segi konsep dan juga dari segi definisi pantun itu sendiri ya. Dan juga bagaimana Doktor boleh menceburi dan meminati pantun ini, Doktor. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator, Dr. Nirwana, Timbalan Pengarah, Tuan Haji Johari, Tuan Haji Fauzi, teman kita. Sebenarnya sebelum itu saya sebutkan juga lah bahawa saya dengan IPG ini sebenarnya bukanlah baharu ya. Sejak zaman Omar Mamat, Ruslan Baki, Puan Zawiyah dan tentu juga Tuan Haji Fauzi ya. Dari bangunan lama lagi ya. Cuma akhirnya agak kurang sedikit lah di IPG ini ya. Kerap juga menjadi juri di sini dan memberi bengkel kepada pelajar di sini ya. Jadi banyak juga lah kawan-kawan sekarang, Dr. Zubaida, Dr. Azman itu adalah antara yang seuniversiti dengan saya untuk PhD ya. Apabila kita bercakap tentang pantun ya, satu pertanyaan yang menarik Puan Moderator, sebab kita selalu saja menyebut pantun. Sebut pantun secara automatik kita faham maksud dia. Tapi bila ditanya apakah sebenarnya pantun, itu memang salah, terutama tentang asal usul perkataan pantun ya dan konsep dia ya. Kalau kita perhatikan betul, ini dari akar kata lah ya. Pantun sebenarnya daripada bahasa di Nusantara ini ya, ada daripada kata tun, atuntun dan sebagainya yang buat maksud tertib, teratur, bersopan dan halus ya. Itu sebahagian daripada yang menimbulkan perkataan pantun yang kita faham pada hari ini. Bukanlah bermaksud sepantun ya. Sepantun bermaksud seumpama, seerti, berbeza kalau kita jumpa sepantun. Dan pantun itu kita kenal berdasarkan polanya ya. Tak mungkin saya dapat jelaskan dengan banyak sebenarnya ya. Memadai kita ambil contoh pantun 4 kerat sebagai model untuk kita percakapkan pada hari ini ya. Biasanya kita tahulah itu sangat umum bahawa pantun 4 kerat, sebab kita ada pantun 2 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat, 12 kerat dan 16 kerat pun. Tapi semakin banyak jumlah bilangan pantun, keratannya semakin sedikit lah ya. Dan yang paling popular ialah pantun 4 kerat ya. Seperti yang kita tahu, pantun 4 kerat dia terdiri daripada 2 bahagian. Terdiri dari 4 baris rangkap, 2 baris pertama pembayang dan 2 baris
Berikutnya ialah maksud, ya. Dia dikatakan terdiri daripada 4 atau 5 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata dan ada rima akhirnya, itu asasnya. Dan asas itu pun boleh kita mempertikaikan beberapa perkara. Misalnya kita mengatakan pantun terdiri dari 4 hingga 5 perkataan sebarisnya. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, ada juga pantun yang terdiri daripada 3 perkataan sebaris dan suku katanya setiap baris tak sampai pun 8, ya. Jadi apabila kita katakan pantun terdiri daripada 8 hingga 12 suku kata, itu ialah secara umum, ya. Secara generalisasi sajalah, satu ukuran yang kita tetapkan. Tapi secara benarnya tidak demikian, ya. Kerana ada juga pantun yang saya katakan terdiri daripada 3 patah perkataan. Misalnya pantun pucuk putak layu pucuk bau kembang, kan, duduk dekat malu duduk jauh bimbang, itu saya kata 3 perkataan sebaris dan terdiri daripada 6 suku kata barangkali, ya. Tapi taklah banyak jumlah yang pantun yang terdiri daripada 3 patah perkataan itu. Okey, itu untuk awal, ya, sebab saya tak melihat pun apa yang dikatakan oleh Winston dan 2-3 orang lagi, ya, bagaimana asal usul perkataan pantun yang dipertikaikan itu, ya. Dikatakan orang Melayu juga gemar pada bunyi-bunyian, ya. Bila nak dapat anak digunakan perkataan ikan belanak, bila si suami memberi ikan belanak pada si isteri, makna dia membawa anak, dia inginkan anak, ya. Itu antara teori-teori yang dikemukakan dan tidaklah begitu kukuh. Yang kukuhnya lah orang Melayu pada masa dahulu suka unsur bunyi-bunyian, ya. Bunyi-bunyian yang bermakna, sebab bukan semua bunyi-bunyian itu bermakna. Ada juga yang tidak bermakna. Yang satu lagi penglibatan saya. Saya mula bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastra pada tahun 1986. Tugas pertama saya bila masuk di bahagian sastra ialah mencari pantun, ya. Saya masuk bulan 1 Januari, bulan April saya dah keluar ke penyelidikan lapangan. Saya agak bertuah, ya. Dan turut mengumpul pantun-pantun di kampung-kampung, ya. Dan kemudiannya dalam tahun 87 saya dah mula membuat transkripsi pantun yang dikumpul di seluruh Malaysia, ya. Dan banyak ribu jumlah pantun yang kita dapat daripada orang kampung, orang tua-tua, ya. Dan kemudiannya setelah dibuat saringan, diterbitkanlah sejumlah 5,600 rangkap pantun barangkali, ya, dalam korek kundi Merah Saga, ya. Itu ialah penglibatan saya yang pertama dalam penyelidikan lapangan pantun di Malaysia. Kemudian saya terlibat dalam Puisi Melayu berunsur Islam, ya. Itu agak kurang diberi perhatian, tapi itu juga melibatkan kerja-kerja lapangan di seluruh Malaysia juga, dan diterbitkan dalam tahun 2002, ya, barangkali begitu, ya. Itu ialah antara yang keterlibatan saya dalam penyidikan lapangan, dan juga saya juga sebagai editor, ya. Kemudiannya saya juga sebagai editor pada korek kundi Merah Saga, Hati Mesra yang dikumpulkan oleh Hans Oberbeck, ya, Pantun Riau oleh Pak Tenas Effendi, ya. Itu adalah antara manuskrip pantun yang saya tangani dan terbit dalam bentuk buku, ya. Barangkali itu dulu, ya. Terima kasih doktor. Jadi nampaknya banyak, ya, penglibatan tu lama. Ya, pelibatan dalam dunia pantun ini bukan bermula setahun dua, ya. Dan seperti mana yang doktor sebutkan tadi, pantun ini adalah macam karangan berangkap, ya. Ada 2, 4, 6, 8 lagi 16. Dan yang paling popular atau paling dikenali ialah pantun Pak Kerat. Ya, kita akan bercerita lebih banyak lagi tentang pantun ini. Jadi Cikgu Fikri, bila cikgu mula berjinak-jinak dengan pantun? Ya, silakan Cikgu Fikri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, terima kasih Datin, barisan VIP, pensyarah-pensyarah, para peserta dan bakal guru sekalian. Assalamualaikum semua. Alah, main TikTok lah tu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, pertama sekali penglibatan saya dalam pantun, saya tak pernah masuk pantun ketika di sekolah. Waktu saya dipaksa sebab saya merupakan budak bahas. Jadi bila saya dia suruh masuk, saya cakap tak nak. Bagi saya pantun susah. Dan IPG pun bila pensyarah saya mencari wakil untuk mewakili IPG, saya orang terakhir yang mencipta pantun sebab lambat. Saya lambat, saya macam apa benda rima AB ni kan saya tak tahu. Tapi satu hari tu pensyarah saya Dr. Nazaria, dia mencari wakil untuk Dondang Sayang. Okey, sebab saya orang Melaka, dia kata, okey Fikri masuk Dondang Sayang. Saya kata saya tak tahu berpantun apatah lagi menyanyi. Jadi okeylah masuk pantun lah, kata macam tu. Jadi saya tengok kata konsep, pantun 1 lawan 1. Maksudnya pantun spontan, dalam masa 10 minit kita bercerita tentang pantun berkomunikasi. Maka contohkan macam terbang sekawan burung jelatik hinggap seekor atas perahu. Datin baju nampak cantik, apa rahsia berilah tahu. Dia macam tu. Jadi bila macam tu, saya start baca buku-buku pantun, buku-buku korek kundi yang doktor uruskan, buku pantun-pantun lama. Saya tengok, pantun ada rima tengah, rima hujung. Macam ni rupanya. Jadi saya belajar sendiri dengan suntikan dari pensyarah saya. Ada di bawah tu Cik Aziam, Puan Norisa, ya, ada di situ. Mereka semua mendidik Ahmad saya. Fikri dari IPG mana? Saya IPG Kampus Islam, Bangi. Okey. Dan di pentas ini, saksi saya ke peringkat akhir waktu tu, lawan dengan IPG Kota Baru, Cikgu Muzammil. So waktu tu memang Alhamdulillah dari situ bermula minat pantun. Dan kemudian Cikgu Muzammil tu ajak saya masuk satu kumpulan dengan dia untuk pantun 3 lawan 3 pula, pantun berkumpulan. Dari situ saya nampak macam ni. Dan bila saya di sekolah, saya di Sarawak, saya dapat sekolah yang jauh juga dekat sempadan Sarawak Sabah, Brunei Labuan. Nama dia daerah Lawas. Di situ murid-murid kaum Lun Bawang. Tak pernah dengar kan? Mereka kaum minoriti tapi mereka sangat macam cakap, saya ajar pantun mereka suka sebab mereka tak pernah tahu pun. Jadi Alhamdulillah pertama kali mereka wakil Sarawak dan dapat nombor 3 di kebangsaan. Alhamdulillah. So dari situ saya teruslah sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Ahmad Fikri. Jadi sekarang masih mengajar di Sarawak? Saya sedang cuti belajar. Ya, buat PhD. Ya. Dan saya tak adalah sekarang mengajar lagi belajar lagi. Jadi begitulah pengenalannya ringkas berkaitan dengan penglibatan kedua-dua orang tokoh budayawan kita berkaitan dengan penglibatan mereka dalam pantun. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh kedua-dua panel kita ini, apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah saya mengambil dari kata-kata Zabah, ya. Ni doktor. Pantun ialah kaedah rangkapan tertua dan kepunyaan masyarakat Melayu. Ingat tu, pantun kepunyaan masyarakat Melayu. Pantun juga dianggap sebagai ensiklopedia atau buku adab dan tradisi yang tiada tolok bandingnya. Jadi yang di hadapan saya ni pelajar-pelajar, ya, pelajar-pelajar yang bakal menjadi guru. Ambillah apa yang kita dapat, ya, kutip daripada dua orang panel, kita jadikan pembakar semangat untuk kita melibatkan diri dalam warisan seni budaya bangsa kita, ya. Jadi Tuan Doktor, ya, Doktor Muhammad, saya nak pantun satu lagi. Orang baru belajar pantun, ya. Okay. Doktor, pantun ni saya buat sendiri. Doktor boleh komen kemudian, ya. Manis rasanya buah zaitun, kaya pula dengan khasiat. Anjakan paradigma dalam pantun, apa agaknya maksud tersirat. Jadi daripada apa yang doktor kongsikan tadi, lama, ya, masa yang diambil untuk doktor berada sehingga tahap ini. Jadi tentu doktor dapat melihat perubahan ataupun anjakan paradigma itu, khususnya dalam pantun ini. Dipersilakan doktor.
tentang anjakan paradigma ini barangkali tadi Puan Moderator telah jelaskan ya. Bila kita katakan anjakan, dia merupakan satu perubahan, pembaharuan, penyimpangan ya. Dan paradigma ialah satu bentuk atau model yang telah sedia ada yang kalau yang konvensi itu bersifat telah diterima oleh masyarakat lah. Artinya model pantun itu telah diterima oleh masyarakat. Artinya bentuknya lah, kalau kita lihat dari segi model itu bentuknya lah. Bentuknya kalau puisi tradisional tentu saja pantun ya, modelnya tidak berubah ya. Dan dia boleh beranjak, dari dahulu juga beranjak ya. Anjakan itu dari segi pemikiran, bagaimana pergunaan kata dalam baris untuk menyampaikan maksud ya. Tetapi dia tidak boleh beranjak sewenang-wenangnya sebab keterikatan dengan bentuk yang sedia ada itu sangat penting. Tanpa keterikatan itu tidak mungkin kita mengenalnya sebagai pantun, sebagai sloka. Sebab kita katakan bahawa sesebuah genre puisi tradisional itu dikenali melalui bentuknya dan bagaimana bentuk itu distrukturkan. Jadi saya tak dapat untuk menjelaskan persoalan anjakan paradigma yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan. Kalau kita lihat sekarang ya, Doktor, Cikgu Fikri, kita dah nampak satu trend ya, ataupun satu peralihan ya, di mana ramai dah mula berminat dengan pantun ini, guna dalam lagu, guna dalam majlis ya. Jadi pada saya itu adalah merupakan anjakan paradigma juga. Doktor setuju dengan saya ya. Jadi kita memang berharap sangat lebih banyak macam perkara sebegini menonjolkan pantun. Terutama sekali bukan sahaja orang Melayu, orang bukan Melayu. Betul tak Cikgu Ahmad Fikri? Tepat sekali. Jadi kita cerita sikit apa pendapat Cikgu tentang anjakan paradigma dalam pantun ini dari perspektif Cikgu Fikri sebagai seorang guru di sekolah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila sebut pantun dalam pendidikan, kita akan otomatik pecah pada dua, kurikulum dan co-kurikulum. Baik, kalau kurikulum kita tahu sejak dulu lagi dari kurikulum baru sekolah rendah, lepas tu kurikulum bersepadu, KSSR, sampai sekarang kita ada modul seni bahasa. Dalam seni bahasa tu kita ada bidang puisi, iaitu antaranya syair, sajak dan juga pantun. Baik, dalam pantun pula kita akan ada aktiviti seperti melafazkan pantun, mempersembahkan pantun dan juga mencipta pantun secara terkawal. Itu dari segi dari segi kurikulum lah, murid-murid belajar. Dari kurikulum pula, akademik kita ada pesta pantun. Seawal saya 1989 di sekolah menengah Piala Sirih Pulang ke Gagang. Kemudian kita ada di sekolah rendah pula 2013 bermulanya, dan antara pada waktu itu Kedah merupakan negeri pertama sulung Johan Sulong, sampailah tahun lepas di mana juahannya ialah negeri Pahang. Ini dalam kalangan cikgu-cikgu lah, peringkat sekolah. Peringkat sekolah. Dan tahun ni citra pantun tak ada untuk guru murid-murid, cikgunya pula yang masuk. Boleh saya sambung sikit tentang itu. Silakan. Tentang maknanya pantun itu terus hidup dalam masyarakat ya, seperti saya katakan awal juga tadi ya, bahawa pantun Empat Kerat ialah pantun yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional ya. Dan pantun itu sebenarnya terus hidup dalam masyarakat Melayu moden ya. Dalam tahun 60-an radio ada pertandingan berbalas pantun ya, kemudian kita ada kaset, cartridge dan dilagukan, pantun-pantun ini dilagukan ya. Dan sepanjang itu kita nampak ada, dan sepanjang penglibatan saya dalam dunia pantun sejak 80-an, pertandingan pantun sentiasa ada ya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, rendah dan IPT ya. Antara jabatan kerajaan dulu, antara sektor awam pun diadakan pertandingan berbalas pantun, sektor swasta pun ada pertandingan berbalas pantun. Jadi sepanjang penglibatan saya sejak muda hingga sekarang ya, saya nampak pantun tu terus hidup, tapi dalam satu bentuk yang bukan dalam bentuk yang tradisional lah. Artinya bukan berpantun
sambil bercakap atau dalam peminangan ya, walaupun tak banyak begitu, tetapi dalam kehidupan moden sekarang pertandingan-pertandingan diadakan, penerbitan buku pantun ya, memperlihatkan pantun terus hidup dalam masyarakat. Apatah lagi setahun dua kebelakangan ini pantun telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan khazanah tak ketara orang Melayu. Saya rasa itu cukup baik. Dan dari dulu pun pantun sebenarnya dah mendapat perhatian daripada Barat ya. Misalnya kalau di Perancis itu daripada pantun kita, mereka menghasilkan pantum ya. Pantum terkenal di Perancis sebagai pantum ya. Itu ialah Victor Hugo seorang penyair yang telah mengambil bentuk pantun berkait ya sebagai salah satu fungsi mereka ya. Dan kalau kita sebut pengkaji pantun pun ya, sebenarnya tak bermula dengan orang Melayu ya. Kita kenal Winston daripada penjajah British ya, Hans Overbeck ya. Banyak sangat ya yang pengkaji-pengkaji daripada Barat ya. Reni Daly dalam tahun 90-an dia penulis tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka, seorang Perancis ya. Terjun ke lapangan, kami ke Terengganu mengumpul pantun ya. Jadi pantun ini sebenarnya sesuatu yang cukup besar, bukan saja sentiasa tersebar dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang, tetapi menarik perhatian sarjana luar sebenarnya untuk mengkaji pantun ya. Okay. Jadi doktor, cikgu, maknanya pantun ini fungsinya memang telah diketahui, memang diterima oleh orang Barat juga. Tadi cikgu doktor kata Perancis pantun itu pantun ke dikenal pantom ya, macam pantun kita juga ke? Ada contoh ke? Kalau sesiapa yang belajar sastra bandingan, terutama sastra bandingan, dia akan jumpalah perbandingan dalam kajian pengaruh. Dia akan melihat bagaimana pantun Perancis itu sebenarnya ialah pengaruh daripada pantun Melayu. Ya. Kalau ada masa cuba cari dalam Google lah, PANTOUN. Ya. Itu dalam abad ke-18 barangkali ya, bukan baru bu ya. Sebab itu saya katakan bahawa pantun ini sudah lama terdedah dalam dunia Barat ya. Cubalah cari ya. Tapi saya katakan memang banyaklah sarjana Barat yang mula mengumpul pantun ya. Misalnya saya katakan Winston, dia ada pantun Melayu yang diterbitkan bersama R.J. Wilkinson ya. Itu pada akhir abad ke-19 ya. Dia pergi ke kampung-kampung padahal dia seorang kolonial, seorang penjajah ya, tapi bagaimana dia sedar pentingnya dan akhirnya dia buat satu kesimpulan, orang tidak mungkin akan mengenal orang Melayu tanpa mengenal pantun Melayu ya. Sebab semua itu berada terakam dalam itu ya. Jadi berbanggalah kita dengan budaya tradisi kita pantun ya. Cikgu Fikri ya, tadi cikgu ada menyatakan tentang penggunaan pantun dalam kita untuk menggalakkan pelajar atau murid ya. Kita masukkan elemen pantun ini dalam aktiviti co-curriculum dan kurikulum. Ya. Bagaimana cikgu boleh jelaskan tentang perkara itu? Okey, pertama sekali dari segi aktivitinya. Okey. Baik, kalau macam di sekolah rendah, kita tidak mengajar pantun dalam. Kita menyisipkan dengan elemen nilai hibur, nyanyian, lakonan, aktiviti yang mungkin cikgu boleh buat seperti aktiviti berlakon tapi dialog itu ialah bentuk pantun dialognya. Dalam teks cerita kanak-kanak, budak belajar pantun, keluarkan nilai, jawab soalan pemahaman. Kalau di sekolah rendah lah, dari segi kod namun bila kita bercerita tentang co-academic, co-curriculum, kita perlu melihat aspek teknikal, iaitu 5 orang hakim dalam pertandingan. Hakim isi, hakim kejituan pantun, maksudnya tak ada pengulangan bahasa, diksinya betul, hakim rima, hakim pembayang,
Adakah ada hubungan pertautan antara pembayaran juga maksud? Dan yang kelima, hakim persembahan. Jadi kalau macam saya selaku seorang jurulatih dan guru pembimbing, saya akan menekankan kelima-lima aspek itu untuk mengajar pantun kepada murid-murid sekolah rendah. Jadi bagusnya maknanya Cikgu Ahmad Fikri memahami kepentingan pantun itu dan bagaimana kita nak gunakan untuk sebarkan di sekolah. Tahniah Cikgu. Jadi sebagaimana yang seperti yang dikatakan oleh doktor tadi ya, pada tahun 2020 kan, satu sejarah tercipta buat negara apabila komponen puisi tradisional pantun ini telah diiktiraf sebagai warisan kebudayaan tidak ketara. Ya, warisan kebudayaan tidak ketara oleh UNESCO. Okey, UNESCO ni adalah pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Paris ya, di peringkat dunia tu ya. Jadi kita nampak lagi satu anjakan ya, anjakan paradigma di sini. Dan maknanya pantun kita tu ada kualiti. Betul tak doktor? Ada kualiti. Jadi boleh doktor kupas lebih lanjut tentang kualiti dalam pantun itu. Silakan. Ya, kualiti dalam pantun ini sebenarnya memang agak banyak. Saya hanya nak menyentuh satu aspek daripada sekian banyak kualiti itu sebab dalam masa yang terhad. Pertama sekali kualiti yang kita dapat temukan dalam pantun ialah bahawa adanya hubungan pembayang dengan maksud walaupun tidak keseluruhannya. Jadi apabila kita katakan pembayang, bukan saja sekadar fahaman kita ada unsur dua baris di atas itu sebagai pembayang ya. Konsep pembayang sebenarnya ialah pembayang itu membayang-bayangkan maksud yang hendak disampaikan. Itu sangat mudah juga kita temukan dalam pantun tradisional. Sayangnya pengumpulan pantun yang baik sebegitu tidak dilakukan. Kurikulum Merah Saga saya katakan awal tadi ialah pengumpulan pantun seluruh Malaysia. Jadi tidak mempertimbangkan aspek pantun yang baik, asal pantun saja dan beberapa syarat yang ni kita ambil. Saya nak beri satu contoh pantun yang ada hubungan antara pembayang dengan maksud ya. Misalnya pantun puas saya menanam ubi ya, nanas juga dipandang orang ya. Puas saya menanam budi ya, emas juga dipandang orang ya. Itu termasuk dalam pantun yang mempunyai hubungan antara pembayang dengan maksud. Apakah hubungan itu ya? Pembayang telah membayang-bayangkan maksudnya. Dia kata bila dia puas, makna dia jenuh, bersungguh-sungguh dia menanam ubi ya. Orang tak nampak ya. Yang nampak nanas juga. Memang betul ya. Sebab ubi dia tertanam di dalam tanah, tak mungkin akan kelihatan ya. Dan nanas dia di atas, ya. Tengok saja kita tahu dengan warnanya hampir ke emas-emasan ya. Jadi bila dimaksud pantun juga demikian ya, budi ya. Kebaikan ni orang tak begitu nampak ya. Orang tak begitu nampak sangat. Yang orang nampak ialah kebendaan, sesuatu yang konkret ya. Sebab kita juga hidup di alam benda. Alam realiti kita ialah alam benda. Jadi kita dah lihat di situ bahawa pembayang telah membayangkan maksud, tapi bukan sekadar pada zaman tradisional, pastinya pantun itu pantun lama ya. Tetapi sampai sekarang pandangan kita terhadap kebendaan itu semakin meningkat ya. Dulu telah diduga-duga, telah dibayang-bayang ya, kita buat baik macam mana pun kebaikan jarang-jarang diperhatikan ya. Yang selalu mendapat tempat ialah kebendaan. Emas ialah lambang kebendaan. Dan sekarang pun kalau kita tengok kehidupan kita, itulah yang kita kejar ya. Itulah yang kita kejar. Nilai-nilai yang baik seperti budi itu terpaksa kita didik, terpaksa kita ajar ya. Padahal kebendaan tak perlu diajar secara naluri kita hendak. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya kepada kehidupan. Dan bahayanya seperti yang kita dapat lihat daripada sekarang pun ya, terlalu cepat gariah kita nak kenderaan, nak rumah, nak itu, nak ini ya. Itu sebenarnya ada juga bahayanya sebab
kebenaran bertolak daripada nafsu liar, nafsu yang tidak terkawal. Kalau semakin tak terkawal, akhirnya membinasakan kita. Jadi itu juga ada unsur falsafah pun di situ. Adalah juga jumlah pantun yang lainnya. Kalau padi, katakan padi, jangan saya tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, jangan saya ternanti-nanti. Itu ialah menarik hubungan antara pembayan dengan maksud. Kalau padi jelas kata padi, biar jelas kata padi supaya dia taklah tertampi-tampi yang banyak Tapi itu menggunakan niru. Niru tu barangkali sudah menjadi kata arkaik sekarang mungkin orang tak guna lagi jadi begitulah kalau jadi jelaskan kata jadi supaya dia tidak ternanti-nanti. Dan ada beberapa pantun yang lain lagi InsyaAllah nanti kita bincang pada waktu yang lain. Satu perkara di sini ialah maknanya estetika pantun tu kan. Pemilihan ataupun keindahan perkataan yang dipilih. Kita ni kalau kita lihat pantun ini dikatakan ada etika kalau saya tak silap lah etika hubungan manusia dengan alam manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia jadi maknanya pantun itu dicipta dengan mengambil kira perkara tersebut doktor. Jadi hadirin yang saya muliakan, kita di dalam satu majlis ilmu iaitu Bicara Jauhari dengan tajuk Jauhari Pantun Melayu dan ingin saya perkenalkan sekali lagi kepada yang baru masuk. Di sebelah kanan saya ialah yang berusaha Dr. Muhammad Syairani. Dan di sebelah kiri saya ialah Cikgu Ahmad Fikri. Jadi kita sedang membincangkan tentang pantun. Pada anak-anak pelajar, mungkin mereka mengenali pantun itu dengan mendengar lagu. Lagu Siti Nurhaliza, Cindai lah. Sambil mereka mengalunkan itu, sebenarnya mereka berpantun. Berpantun. Jadi sebenarnya itu satu perkara yang sihat yang bagus dan sebagai generasi muda Cikgu Fikri generasi muda. Cikgu Fikri saya nak pantun. Cikgu Fikri saya nak pantun orang muda. Ada duit naik taksi. Tak ada duit naik apa? Naik Grab. Ada Grab lagi mahal. Ada duit naik taksi. Tak ada duit naik bas. Kita kan dulu mana ada LRT, kita naik bas cari makwa, jangan seksi. Nanti cepat kena ke bas. Nanti cepat kena ke bas. Cari makwa, jangan seksi. Macam mana boleh Cikgu Fikri sebagai golongan muda lah berikan pendapat tentang penciptaan pantun-pantun yang boleh kita katakan sangat longgar ni dari segi makna dan juga penciptaan dia. Ataupun ada pantun? Tak ada pantun lah. Cuma bila kita cerita tentang pantun orang muda, bila budak-budak muda, saya nak cerita dari sekolah dulu Okey, waktu saya di Sarawak, murid-murid Sarawak di sekolah itu, dia tak pernah belajar. Saya tanya, tahu tak pantun Pulau Pandan? Krik, krik, krik. Tak tahu. Pantun pisang emas pun tak tahu. Lantas bila saya ajar mereka, saya perkenalkan mereka, esoknya saya masuk kelas, mereka tanya, cikgu, bila lagi nak belajar pantun? Mereka suka, mereka rasa seronok belajar pantun. Jadi sebenarnya saya suruh mereka pantun kan, dah akan terdengarlah pantun-pantun macam tu. Sebab pengaruh-pengaruh dari TikTok lah semestinya. TikTok, apa lagi dari Facebook, bukan drama, apa lagi animasi. Kan? Jadi bila jadi macam tu, tugas guru lah yang untuk membetulkan balik. Sebab kita tahu bila sebut tentang pantun, dekat dengan unsur alam. Bagaimana sekeliling itu, unsur alam itu bukannya terhad macam pokok saja. Iklan sebentar maafkan saya. Kenapa itu? Okey, bukan pokok saja. Mungkin juga pokok tu berkait dengan
burung. Pada unsur sekeliling, maka tugas guru untuk membetulkan balik pantun bercipta oleh guru. Itu bagi pendapat saya. Terima kasih Cikgu Fikri. Ada tak dalam kalangan anak-anak pelajar yang nak memberi pantun ataupun jangan jual nak memberi contoh pantun moden? Saya tahu ramai yang buat pantun ni popular sangat. Pecah kaca, pecah gelas. Pen biru, pen merah. Tomorrow I love you. Pantun-pantun yang saya rasa sangat boleh menjatuhkan nilai estetika. Nak marah, tapi pada masa yang sama kita nak galakkan mereka, ya. Saya nak kongsi satu lagi pantun zaman moden ni. Saya ni minat juga TikTok ni, Jadi pantun dia, kita dengar dia punya pembayang dia. Indahnya alam, luas pemandangan. Cuti sekolah, pulang ke kampung halaman. Pantun ke apa ni? Belakang dia boleh lah juga sudilah tonton, berikan like, tanda sokongan. Merantau ke negeri orang, mencari pengalaman. Ni saya jumpa budak-budak buat TikTok lah, doktor. Pendapat doktor macam mana? Bagus ke pantun-pantun macam ni? Kadang-kadang nak marah juga kan? Mencemarkan nilai estetika pantun itu, doktor. Pantun moden tapi sebenarnya yang disebut tadi tentang etika itu sebenarnya penting juga sebenarnya. Saya sentuhkan dulu sedikit soal tentang etika sebenarnya setiap bangsa mempunyai etosnya bangsa Melayu juga mempunyai etosnya, apa yang dibimbang, apa yang ditakut, apa yang diharapkan dalam kehidupan ini, dan etos itu disampaikan dalam diperjuangkan dalam bentuk pantun organisasi ada dalam pantun, etika ada dalam pantun itulah yang kita harapkan, orang mengharapkan membangunkan supaya terungkap dalam pantun sebenarnya. Daripada etos etika dan juga dalam itu ataupun kalau kita lagi mencari dia dan kita telah soal itu tentang pantun moden sekarang ini saya tak tahu bagaimana saya nak katakan sama ada hal-hal seperti ini perlukan pantun atau perlu juga dibiarkan sebagai akan pada penciptaan pantun atau sebenarnya kita membiarkan waktu kita menggalakkan mereka merasakkan pantun itu persoalan susah juga untuk kita jawab tapi tidak semua orang dapat menggunakan secara rasmi dengan apa pun mesti ada teknik dia teknik pembelajarannya dan hal ini tidak semua orang belajar dan barangkali yang tak terdedah dengan pantun itulah yang melahirkan pantun yang bukan-bukan dan barangkali sebahagiannya tak dapat kita anggap sebagai pantun pun jadi banyaklah pihak yang bertanggungjawab dalam bahasa tentu saja salah satu fungsi dia adalah menggunakan bahasa selama pendidikan juga saya juga melihat buku sekolah ada pantun yang bila saya tengok bukan pantun pun bagaimana boleh lepas kalau itu model-model yang kita serahkan kepada kanak-kanak untuk baca dan mereka memasuki buku yang salah mereka juga harus menyebarkannya yang itu jadi yang tersebar ialah yang rosak yang salah dan saya pun tak komen sebab kesannya agak besar nanti sebab buku teks ini pun berlaku demikian pertama penulis tak menguasai yang kedua editor tak menguasai jadi editor ialah orang yang bertanggungjawab menyebarkan penerbitan ini kalau editor tak menguasai penulis tak menguasai dia melakukan kesalahan berbalik jadi itu yang
Terima kasih doktor. Jadi doktor, sebab itulah ya IPG Kampus Bahasa Melayu dengan peranan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bahasa Melayu mengambil inisiatif ya untuk mengadakan Citra Pantun Melayu 2022 ya. Jadi kita berikan tahniah tepukan kepada pihak penganjur jawatan kuasa ya yang telah bertungkus lumus ya bermula dari beberapa bulan yang lalu dah untuk menganjurkan satu pertandingan yang berprestij yang melibatkan guru-guru sekolah ya. Jadi ada tak soalan? Kokoklah kan, takkanlah kami bertiga je. Kalau ada ya sebarang persoalan yang nak diajukan, boleh ajukan kepada panel. Pelajar, tuan-tuan, tetamu ataupun peserta pantun ni nanti warm up ataupun kita panaskan ada tak? Ada tak tuan-tuan dengar je nanti kurang berkesan. Ada? Deras. Ada. Orang ini peserta yang menang tu 6 pasukan tu apa? Kok nak tunjuk hint sebelum kita bertanding atas ni nanti sekejap lagi. Ada? Kalau saya tahu Pulau Pandan, Jauh Tengah, Gunung Daya, Cabang 3, Hancur Badak, budi yang baik dikenang juga. Itulah daripada saya tak ada gigi sampai tak ada gigi lagi balik semula jadi sayang tuan-tuan kalau sekiranya kita sebagai guru tidak mengambil bahagian dalam usaha memartabatkan pantun warisan budaya kita. Jadi dah tak ada orang nak tanya, saya tanya ya. Okey, Cikgu Fikri, pada tahun 2016, macam sejarah. Okey, pada masa itu ada satu pertandingan pantun diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia di mana kerajaan mencadangkan untuk mewujudkan satu gagasan perdana memartabatkan pantun sebagai warisan keramat Melayu agar terus disanjung. Jadi kalau kita cerita untuk mendapatkan sokongan global ramai masyarakat, kita perlu melibatkan media sosial. Betul. Bagaimana Cikgu Ahmad Fikri, pendapat Cikgu, media sosial membantu mengembangkan lagi pantun ini bukan merosakkan. Silakan. Terima kasih. Baik. Saya rasa mungkin di sini semua perlu tahu satu pantun-pantun. Apa yang menggunakan batik kata pandai. Apa yang guna cantik tu kan? Hanya orang di BP tahu. Doktor. Pantun tu bersambal tu kan? Kontroversi. Pantun tu pantun yang sangat berbagai orang tak kontroversi. Bagi saya nampak satu usaha pantun. Apa guna beristeri cantik? Pantun tu macam apa tu? Kalau tidak pandai menumbuk sambal. Halo darling ni, anak-anak sayang, pandai tak tumbuk sambal? Kamu ni, ayolah, bukan pakai blender track. Buka Google. Macam mana? Bukan. Tumbuk nak tumbuk tumbuk sambal. Kalau sini apa guna berkain batik jika kita pakai sambal? Ya. Isteri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal. Tapi kan di mana satu mana rupiah, mana yang nampak saya keren. Kita cerita sebantu itu. Cuma bagi saya nampak dia bukan besi. Satu Malaysia tahu dan China apa itu pantun. Jadi saya tak langsung fungsi media sosial berjaya di situ sebenarnya. Walaupun kita faham kadang-kadang ada pantun-pantun yang dikeluarkan tu kita yang baca macam ada macam tu kan. Tapi sekurang-kurangnya bagi saya
usaha berpers dan juga di isu semasa itu masyarakat lebih cakna kalau versi media sosial itu untuk menyebarluaskan pantun. Dan bagi saya konsep kebersamaan sebab ini kita dimensi bukan orang lain sahaja dan Cina, India, Berbukra, dari dusun dan sebagainya. Maka seleloknya biarlah pantun itu berkait dengan kebersamaan itu sendiri. Saya suka petik macam saya dulu masa saya PKP kami ada satu persatuan namanya Legasi Artis Pantun yang mana dengan kami akan terus pantun dan minta rakan-rakan dulu dari kaum yang berlainan untuk buat pantun dalam bahasa mereka. Jadi pantun akan dapat Dok Imam macam mana? saya mungkin juga boleh. Cuma ada masalah sesuatu kata lah. Tapi tak apa. Penting ada usaha di situ. Itu saya dari saya tentang visi media sosial untuk membuat pantun. Saya ada berapa lagi masa ya? Saya tak pasti. 10.30 ke pukul 10 ya? Jawatankuasa. Nanti kan saya terlebih pula masa. Saya rasa ada lagi masa. Okey, doktor. Kita dah dengar tadi ya, pasal pantun ni bagaimana media sosial. Sebenarnya kita ni sekarang ni pada peringkat memasyarakatkan pantun. Apa pendapat atau komen doktor memasyarakatkan pantun guna media sosial? Dengan zaman sekarang dengan media yang agak canggih memasyarakatkan pantun merupakan satu usaha yang cukup baik ya. Tetapi persoalannya ialah apakah yang kita pasarkan, kita sebarkan kepada masyarakat itu benar-benar pantun. Hal itu barangkali yang perlu kita selesaikan dahulu ya. Untuk itu sebelum memasarkan masyarakatkan pantun pada halayak kalau boleh ilmu atau teknik mengenai pantun ini ya, mesti diajar secara bersungguh-sungguh ya. Sebab saya katakan macam awal tadi juga ya, kalau kita membiarkan begitu saja siapa-siapa akhirnya yang kita sebab ialah kerosakan ya. Kita tidak menjaga estetiknya, kita sebab yang rosak yang tidak menyihatkan keindahan dan pelbagai lagi. Itu yang menjadi kebimbangan kita ya. Dan saya rasa dalam hal ini penyabaran sepatutnya dibuat secara terancam ya. Artinya tentu saja peranan cikgu-cikgu nanti insyaAllah ya. Dan cikgu-cikgu ini pun bakal cikgu lah ya, sejauh mana pendedahan mereka pada pantun ya, tentang estetik pantun, tentang estetik bukan saja estetik bahasa, estetik mana, sebab bahasa membungkus makna. Adakah hal itu disampaikan dengan baik misalnya supaya mereka lebih perasa, lebih halus bila mengajar atau menjalin pantun nanti ya. Dan saya katakan memanglah menyebarkan pantun itu satu usaha yang baik, tapi sebenarnya apakah yang kita sebarkan? Benarkah pantun atau tidak? Itu persoalan yang harus dijawab. Dalam penciptaan pantun doktor, mana dulu kita nak mula? Dalam nak mencipta pantun, kita nak mula yang mana? Kita nak mula yang mana dalam penciptaan pantun ya. Ada juga orang mengatakan atau beberapa contoh diberi kata kita cipta maksud dulu dan kemudian kita dapat temukan pembayang Tapi kalau kita cipta maksud dahulu pembayang kadang-kadang kita tak dapat ya. Dalam hal ini berarti sebenarnya sejauh mana seseorang itu menguasai kosakata bahasa Melayu, sejauh mana dia menguasai alam Melayu ya. Hal itu sebenarnya masalah yang utama, bukan masalah teknik, masalah kosakata. Kosakata satu hal yang lain. Bagaimana menyusun kosakata satu hal yang lain juga ya. Kata-kata atau diksi yang dipilih itu mesti mempertimbangkan urutan katanya, maknanya, bunyinya ya. Dan hal-hal ini saya rasa masalah kita ya. Masalah pemantun sekarang ialah masalah kemiskinan kosakata ya. Padahal cukup banyak ya yang dapat kita jadikan pembayang kosakata kita.
pengangkutan darat, pengangkutan laut, ya. Ikan air tawar, ikan laut, macam-macam lah. Daripada pokok, bunga, batang, daun, akar, semua jadi pembayang. Ya. Jadi di situ kita patut dedahkan. Dan kalau kita ikut pertandingan berbalas pantun, ya. Kalau bunga angsana tu 3-4 pusingan kita jumpa angsana saja. Ya. Akhirnya meletihkan. Ya. Jadi saya kata hal yang pertama yang perlu dikuasai ialah kosakata yang banyak, memahami dengan jelas tentang pembayang dan maksud. Dan kalau itu kita dapat, rasanya lebih mudah untuk kita mencari pembayang setelah kita mencipta maksud untuk menjawab pantun jual, ya. Saya rasa begitu, ya, kasarnya. Terima kasih, Doktor. Ada pantun dari bawah? Kotlah lagu ke, dalam lagu ke, cindailah mana, tidak berkias. Lagi? Saya tak ingat. Cikgu-cikgu ni. Lagi sekali. Cindailah mana. Saya ni tak ada suara pun saya. Ni. Tak kisah, tak malu pun. Cindailah mana. Tidak berkias. Jalinnya layu. Layu kah? Lagi? Rentak beribu. Lagi kah? Bagailah mana. Sakit tegak. Hendak berhias. Cerminku retak beribu. Silakan nak sambung pantun saya. Cikgu ni nak jadi cikgu balik sekolah. Cikgu kena tahu cara. Macam mana nak menarik minat. Ya? Dalam berdialog pun boleh. Ya? Kalau merajuk, saya tahu tuai padi je lah. Tuai padi antara masak. Esok, ada? Silakan cikgu. Silakan tuan-tuan. Ada nak berpantun ke, nak menjual pantun? Silakan. Safa Mahzin. Ada? Kak Hasya. Tak ada. Nak dengar juga suara pelajar-pelajar IPD BM ni kan? Betul. Alah, pantun tuai padi pun boleh. Tuai padi antara masak. Ya? Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara masak. Antara nampak. Esok jangan layu-layuan. Esok jangan rindu-rinduan. Hai, latah pula saya. Ada? Ada sayang? Mari sini. Ada? Muhammad? Dia kena ada AJK yang bawa mikrofon. Mari. Mari. Tak nak? Cikgu. Pemantun. Kita jual satu pantun. Ya, pemantun yang kita akan tengok bertanding dalam ni, ya. Ni, doktor, kita tengok dalam ni orang Melayu ke bukan. Deras. Deras. Pantun satu. Tentang apa tu? Tentang budak-budak ni. Apa-apalah. Tentang sikap. Saya nampaknya dah ada tetamu tu, ya. Sampai pukul berapa kita ni, ya? Cik Jo, sampai pukul berapa kita, ya? Kita ni santai, ya, tuan-tuan. Okey. Cuba. Orang-orang dulu-dulu ni mesti banyak pantun. Sementara kita menunggu soalan, ya. Sebab kebetulan saya berada di tengah kalangan bakal-bakal guru, ya. Ya. Kita dapati dalam pertandingan berbalas pantun, ya, salah satu syarat yang ditetapkan pantun mestilah rima akhirnya AB, ya. Itu selalu ditetapkan, ya. Kalau ada rima akhir AAA, biasanya kita potong markah atau barangkali tak diberi markah sebab melanggar syarat pertandingan berbalas pantun, ya. Bila kita tanya mengapa demikian, ya, sebahagiannya mengatakan bahawa rima akhir AAA itu ialah rima akhir syair, ya. Terutama sebab ini bakal guru, ya. Fahaman ini sebenarnya cukup salah, ya. Bukan pantun yang mengambil rima akhir syair, tapi syair yang mengambil rima akhir pantun, ya. Jadi untuk masa-masa akan datang nanti ubahlah syarat itu, ya. Saya katakan bahawa
syair yang mengambil rima akhir pantun, sebab hal ini kita kena bertolak daripada sejarah puisi Melayu tradisional. Pantun dengan syair yang mana wujud dulu. Ya, pantun tidak dapat diketahui tarikh penciptaannya, kewujudannya. Dia merupakan puisi lisan. Sementara syair ialah puisi bertulis yang dimulakan oleh Hamzah Fansuri. Jadi kita lihat di situ bahawa sebenarnya syair yang mengambil rima akhir pantun, bukan pantun. Syair mengambil rima akhir pantun, bukan pantun mengambil rima akhir syair. Jadi untuk bakal guru nanti ubahlah syarat pertandingan berbalas pantun itu terbukalah. Sebab pantun memang variasi rima akhirnya. Ada AB dan ada juga AAA. Mengapa rima akhir AA ditolak? Kalaulah kita mengamalkan begitu, ini dilekat dalam kepala budak-budak, dalam kepala pelajar dan sebagian orang. Rima akhir pantun mesti AB. Bila kata rima akhir pantun AA, dia mula tercengang, mula ragu-ragu. Jadi hal ini elok dibetulkan balik dalam pertandingan balas pantun. Bukankah juga pantun rima akhir AAA. Sebab pantun rima akhir AA juga sedap, menarik juga. Misalnya yang tadi saya katakan pantun kalau padi katakan padi, jangan saya tertampi-tampi, kalau jadi katakan jadi, jangan saya ternanti-nanti. Lagi satu, betapa lebat bunga ramunia, lebat lagi bunga pegaga, betapa hebat pakaian dunia, hebat lagi pakaian syurga. Itu ialah rima akhir AA. Sebab pantun dengan syair perbezaannya bukan saja rima akhir, masih banyak lagi. Syair tidak ada pembayang. Jelas itu ciri-ciri itu. Jadi hal ini untuk para pelajar yang bakal menjadi cikgu nanti, elok pertahankan balik rima akhir AAA dalam pertandingan berbalas pantun. Saya tak tahu dalam pertandingan berbalas pantun ini rima akhirnya ditetapkan bagaimana. Mungkin juga AB. Sebab tradisi kita, tradisi itik, mengikut saja tanpa mempersoalkan. Dan kalau mempersoalkan, jawapannya pun pelik-pelik. Jadi baca juga sejarah puisi tradisional. Hakikatnya ialah rima akhir AA itu bermula daripada pantun, bukan syair. Okey. Terima kasih doktor. Jadi maknanya ada perbezaan pantun dan syair. Pantun walaupun rima belakang sama tapi ada pembayang dan ada maksud Jadi pihak majlis mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Zurina Hassan, sastrawan negara kita. Terima kasih Datuk. Kita sedang berbicara tentang Jauhari Pantun Melayu Datuk. Dan untuk hadirin yang saya muliakan, kita telah sampai ke bahagian akhir Saya nak tanya Cikgu Ahmad Fikri apakah agaknya hala tuju pantun pada masa hadapan? Baik, bismillah. Hala tuju saya mengharapkan semoga pantun itu subur dalam kalangan generasi muda dengan mematuhi estetika pantun. Kita nak pantun-pantun yang aneh didengar, yang macam apa pantun ni? Tapi kita nak pantun tu biar cantik, berunsur ke alam dan kalau boleh murid-murid boleh pantun secara spontan. Walaupun dua kerat tidak mustahil. Itu yang saya harapkanlah, semoga dia subur. Sebab dulu bila kita pantun, saya ingat lagi, nak senduk nasi berpantun, nak pergi tandas berpantun, jadi dia subur. Sangat subur. Semoga terus berkembang lagi lah, insya-Allah. Cikgu Fikri, sekarang ni amanah tersebut ni berada di bahu Cikgu Fikri. Betul. Sebagai guru bahasa Melayu dan di hadapan saya ini. Okey? Jadi anak-anak, pelajar, ambil kesempatan sekejap lagi berjumpa dengan tokoh sastrawan negara kita, Datuk Dr. Zurina Hassan. Tanya, banyak orang yang kaya dengan ilmu dan pengalaman. Jadi doktor, apa pula harapan doktor ataupun nak menyeru?
Hala 7 Hala 7. Saya harap pantun akan berkembang dengan lebih baik lagi pada masa hadapan lah Walaupun tidak dapat menandingi pantun tradisional tapi sekurang-kurangnya janganlah buruk sangat Seperti Saudara Fikri kata tadi estetik pantun kena jagalah Sebab pantun juga mempunyai gaya bahasanya yang tersendiri yang dapat memberi keindahan pada pantun Jadi gaya juga harus dipelajari dengan baik Itu saja. Terima kasih kepada dua orang panel kita iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Syarani dari Dewan Bahasa dan Pustaka mantan pegawai dari DBP dan juga Cikgu Ahmad Fikri masih lagi berkhidmat orang muda dan juga kepada tuan-tuan yang telah memberikan fokus dan juga meminjamkan telinga untuk kita sama-sama berkongsi maklumat, berkongsi pandangan Semoga tuan-tuan mendapat sedikit sebanyak apa yang kita huraikan hari ini Doktor, Cikgu. Jadi semoga perkongsian hari ini jadi nilai tambah nilai tambah kepada guru-guru terutamanya di sekolah rendah, sekolah menengah yang masih lagi mengikuti kursus ataupun dah jadi guru jadi tolonglah kita belajar dan kita mengajar galakkan penggunaan pantun itu. Di samping menjadi tanggungjawab kita sebagai guru bahasa Melayu yang memang mempunyai pengetahuan yang lengkap. Sebab bila kita kata guru bahasa Melayu, mestilah ada ilmu bahasa, budaya dan sastra. Barulah package lengkap cikgu. Dan marilah kita berusaha agar pantun ini terus subur, kekal, bukan saja setakat mewarisi atau mewarnai majlis peminangan, majlis perkahwinan, majlis dihadiri oleh orang kenamaan. Sekejap ni. Jadi kita harapkan pantun itu digunakan dengan lebih aktif lagi atau lebih hebat lagi Jadi banyaklah ciku antara ciku di kebun pokoknya tinggi. Banyaklah buku antara buku pantun dibaca tak rugi. Cikgu-cikgu dapatkan buku doktor. Cari dekat DBP. Jadi pepatah ada mengatakan pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya. Saya akhiri majlis kita pada pagi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada silap tutur kata dan pelakuan saya. Terima kasih.